So macam mana money laundering works tuan-tuan? Macam mana syarikat ataupun cuci duit ni berlaku? Dia macam ni. Ni banyak kaedah, tapi ni satu kaedah yang saya boleh yang saya tahulah. Katakanlah ada satu illegal activity dilakukan oleh individu A. So sama ada dia merompak ke, sama ada dia pecah amanah ke, sama ada dia rasuah, sama ada dia sakau duit rakyat, dia dapat projek, dia buka projek, kemudian projek itu, nak dapat projek itu kena bayar 500 juta contoh kepada menantu dia, atau dia dapat 300 juta bayar kepada anak dia contoh kan. So duit tu dibayar dalam bentuk apa? Dia bukan dalam bentuk dalam transfer dalam akaun, tak. Dia dibagi dalam bentuk tunai. Dia diberikan dalam bentuk tunai. So setelah dapat dalam bentuk tunai, duit tu nak letak kat mana? So macam mana nak cuci duit 500 juta, 600 juta, 900 juta contohlah, ni contoh. 1 bilion, 10 juta, even satu jumlah duit yang banyak. Penuh. Kalau kita tengok bilik ni penuh tuan-tuan. Nak letak tu duit kat mana? Saya dapat tahu bahawa ada kawan saya bayar seseorang 30 juta cash bawa beg tuan-tuan. Itu 30 juta. Bayangkan ratusan juta. Nak letak duit tak kat mana? Nak letak kat rumah, banyak-banyak duit pun bau juga. Dimakan binatang ke apa ke. So, dia kena cuci. So, bagaimana nak cuci? Salah satu cara nak cuci adalah, antaranya, kita laburkan ke dalam syarikat-syarikat. Syarikat-syarikat apa? Antaranya yang biasa, syarikat-syarikat kosmetik, syarikat-syarikat yang baru ditubuhkan, konon-kononnya fintech ni syarikat yang berkaitan dengan pelaburan ini. So, laburkan. Kemudian declarekan pelaburan itu sebagai rugi. Tetapi duit tu dah dimasukkan ke dalam perniagaan yang sah, boleh dikeluarkan, dapat untung daripada situ. So, baru-baru ini, bila Malaysia Airlines tiba-tiba tarik handbrake, kata tutup syarikat, dianggarkan wang yang diambil daripada tutup, dia tiket 15,000 dia jual. 15,000 tiket telah dijual, dianggarkan bernilai 20 juta ringgit. Bila tiba-tiba tarik handbrake hari tu. Nilaian dalam 20 juta ringgit. Now, ada orang mengatakan, so adakah wang ini dikaitkan dengan pemerintahan sebelum ini? Kalau tak, bagaimana dia boleh dapat sewenang-wenangnya lesen tersebut? Bukan senang nak dapat lesen penerbangan ni tuan-tuan. It's not easy. Terlebih lagi lepas COVID. Kan, lepas COVID hari tu kan, lesen penerbangan tidak dapat. So, macam mana dia boleh dapat benda itu? Kemudian dia orang kata, berkemungkinan ini Muhyiddin Yassin punya cara. So, Muhyiddin Yassin jawab. Dia kata, henti kaitkan My Airline dengan saya. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menegaskan dia tidak punya sebarang kaitan dengan syarikat penerbangan My Airline yang operasinya kini digantung. Saya dapati ada pihak cuba mengaitkan saya dengan kemelut yang melibatkan syarikat penerbangan My Airline. Saya ingin negaskan, saya tidak ada kaitan langsung dengan penerbangan itu atau mana-mana pemegang saham syarikat. Saya juga tidak punya sebarang pengetahuan mengenai latar belakang syarikat itu, katanya. Menurutnya, syarikat penerbangan Tamura itu mendapat kelulusan berlesen perkhidmatan dunia pada 22 Disember 2021 semasa dirinya tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Masa itu Ismail Sabri. Penglibatan firma guaman Rosili Dahlan Saravana Partnership sebagai peguam bagi pihak pemegang syarikat My Airline tidak boleh dikaitkan dengan saya. RDS sebuah firma guaman berhak untuk mewakili siapa saja yang memerlukan hikmat guamannya. Saya percaya ada pihak tertentu yang cuba mencemarkan nama baik saya dengan membuat tuduhan jahat kononnya saya terbabit dengan syarikat itu. My Airline mencuri tumpuan apabila ia mengumumkan penggantungan operasi berikutan tekanan keuangan yang ketara sementara menunggu penstrukturan semula pemegang saham dan pemodalan syarikat itu. Pada Oktober lalu, Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng menggesa kerajaan melancarkan siasatan jenayah terhadap pemegang saham syarikat My Airline dan pegawai kerajaan meluluskan lesen perkhidmatan udara syarikat penerbangan itu. Katanya mereka bertanggungjawab terhadap operasi harus dihalang daripada meninggalkan negara manakala aset mereka dibekukan oleh kerajaan. Semalam bernama melaporkan menahan seorang pengasas dan pemegang saham sebuah syarikat bergelar datuk serta isteri dan anak lelakinya. Pengarah syarikat jenayah komersial Bukit Aman, Ramli Muhammad Yusof berkata mereka ditahan bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubalan Wang Haram. My Airline ditubuhkan pada tahun 2011. Antara lembaga pengarah yang juga pemegang syarikat tersebut adalah Alan Goh Huan Tua, Hua Sen Goh Zihan, bekas Ketua Pengarah Penerbangan Antarabangsa Azharuddin Abdul Rahman, bekas Ketua Operasi MAHB Abdul Hamid Muhammad Ali, bekas Ketua Eksekutif syarikat itu Raina Teo, pengarah Trillion Cove Jyoti Prakash Murugan. So ini adalah mereka yang telah ditangkap. Itu saya kata tadi. Apa kaitan dia? Iyalah,
Kalau dah nak menuduh, macam mana Hamzah Zainuddin tuduh bahawa PMX ada kaitan dan sebagainya, ugutan SPM sebagainya, kena buktikanlah. Taklah saya setujulah kita nak kaitkan Muhyiddin Yassin dalam kes ni, kena datangkan bukti. Agak payahlah. Orang boleh berspekulasi. Tetapi dalam masa yang sama, Hamzah Zainuddin pun tak boleh nak tuduh sebarang-sebarangan begitu, sehingga mengatakan bahawa terdapat ugutan terhadap apa orang kata, Iskandar, terhadap sokongan tersebut. Jadi bagaimana nak menyelesaikan kemulut ini? Biarlah siasatan dilakukan. Ada kemungkinan perkaitan atau tidak, itu nanti setelah tangkapan dibuat baru kita tahu. Hanya baru kita tahu. So apa jadi dengan Iskandar ni? Kau kata itu kalau dia nak keluar nak berlaku lompat parti, bukan lompat parti. Yalah, nak terlaksana akta lompat parti tu, dia kena kena dipecat. Nasib Iskandar Zulkarnain diketahui sehari dua lagi. PN akan membuat keputusan dalam beberapa hari akan datang mengenai tindakan terhadap ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain berikutan keputusannya menyokong PMX. Tuan Agong PN Hamzah Zainuddin berkata pihaknya akan mengadakan mesyuarat bagi membincangkan perkara itu dan seterusnya memutuskan tindakan lanjut terhadap Iskandar. Dalam sehari dua kita akan ada mesyuarat. Setelah itu kita akan buat keputusan, katanya. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris sebelum ini berkata parti itu hanya akan mengambil tindakan drastik menggugurkan keahlian jika dia bertukar kerusi dan duduk di blok kerajaan di Dewan Rakyat. Parti belum membincangkan apa tindakan dikenakan, tetapi tidaklah sampai hentikan keahlian ahli, kata beliau. So dalam Allah, tak boleh nak reach pula. Tak adalah sampai hentikan keahlian dia. Dia berkata keputusannya juga bertujuan untuk menguji sama ada Perdana Menteri ikhlas memberikan peruntukan. Okey. Ni saya dah sebut gitu. Now, untuk hilang kerusi Kuala Kangsar Iskandar ini, dia kena berlaku 3 perkara ini. Pertama, dia letak jawatan. Kedua, dia lompat parti. Arti kata dia keluar daripada Perikatan Nasional atau Bersatu, kemudian dia sertai mana-mana parti atau jadi bebas, tapi menyokong kerajaan dan duduk di blok kerajaan. Dan yang ketiga, dia dipecat daripada parti. Tetapi macam saya kata itu, berani ke Perikatan Nasional nak pecat Kuala Kangsar ini? Kerana sekarang ini kalau kita tengok pengaruh Perikatan Nasional di kawasan Perak dah semakin berkurangan. Kita tengok dekat Johor, kita tengok dekat Pahang, pengaruh Perikatan Nasional dah mula mengendur, kita kata. Dan juga kita tengok cyber trooper mereka dah mula menghilang. Saya kata, bagaimana Perdana Menteri, bagaimana kerajaan yang ada sekarang ini dah mula menutup pintu-pintu masuk duit-duit scammer dan juga duit-duit untuk nak yang telah disakau sebelum ini untuk nak menaja mereka directly or indirectly. Yang ada tinggal dekat komen ni saki-baki tai unta je, tuan-tuan. Yang ni memang sama dia betul-betul tak puas hati, dia buat fake account, alang-alang dah ada, ataupun ada baki duit yang dia orang dapat, dia teruskanlah, dapatlah sebarang 20-30 ringgit, jadilah. But point dia macam ni, adakah dia akan dipecat? Persoalan ini terjawab apabila dengan kenyataan tadi mengatakan bahawa dia tidak akan dipecat selagi mana dia tidak duduk di kerusi sana. Menunjukkan apa, tuan-tuan? Ini menunjukkan dan memberi indikasi kepada apa? Ini memberi indikasi bahawa dalam keadaan dan politik sekarang ini, Perikatan Nasional terutama Bersatu mengetahui mereka tidak ada kekuatan kerana 2 perkara. Yang pertama, Perikatan Nasional Bersatu specifically mengetahui daripada segi sokongan rakyat sudah mula mengendur. Rakyat mula bosan dan muak kepada pembangkang-pembangkang sebegini. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, dan ini paling penting, bahawa PAS sendiri sudah tidak memberi sokongan kalau sekiranya Bersatu nak bertanding. Dan Bersatu tahu mereka tak nak kehilangan one more. Dan kalau mereka kalah kali ini, dia akan lost. Dia akan hilang. Secara moralnya Bersatu sudah kata boleh hilang lah. Boleh bungkus tiga lah the next PRU. Saya dah kata habis, dah boleh bungkus tiga lah. Now, Kemaman macam mana Is? Saya boleh kata macam ni, Kemaman PAS akan menang. Itu kita tolak kat situ. Kemaman PAS akan menang, tak ada isu. Sebab itu memang tempat dia. Tetapi luar daripada itu, dia sudah tidak ada sokongan yang kuat, tidak ada sokongan yang mampu untuk nak mengekalkan kerusi-kerusi mereka di luar daripada kawasan Kedah, Kelantan dan juga Terengganu.
Luar daripada kawasan dan Perlis lah. 3-4 kawasan ini Perikatan Nasional tidak mempunyai kekuatan, tuan-tuan.